Hadis ahad maksudnya hadis, simpelnya hadis yang tak sampai kepada darjat mutawatir. Mutawatir iaitu satu hadis yang sampai kepada satu jumlah perawi dalam keadaan riwayat yang mustahil untuk berlakunya pembohongan, mustahil. Seperti terlalu banyak, iaitu terlalu banyak rawi bagi setiap peringkat periwayatan. Antara hadis mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong dengan aku dengan sengaja, siap tempat duduk dalam neraka. Antara riwayat yang mutawatir, walaupun lafaz tak mutawatir tapi makna mutawatir, Nabi angkat tangan ketika berdoa. Cuma masa bila Nabi angkat tu, hak tu berbeza-beza. Tapi kisah angkat tangan berdoa tu ada. Ada tempat Nabi tak angkat, umpamanya ketika khutbah Jumaat, Nabi tak angkat tangan. Ketika Nabi berdoa, Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat, Nabi tak angkat tangan. Ini sabit di dalam hadis Muslim, Nabi tak angkat tangan. Ada kala Nabi angkat. Bahkan ada kala Nabi pusing tangan daripada depan ke belakang. Yang tapak ni, yang belakang ni menghadap ke arah langit. Fa asyara bi dhahri kaffaihi ila syama. Seperti ketika Nabi berdoa untuk solat istisqa, minta hujan. Bukan kerana Nabi nak pergi tolak bala macam tu. Macam dia pasangka tu, kerana Nabi nak mengisyaratkan semua benda dipusing. Sebab tu apabila Nabi pakai ridak pun Nabi tukar. Pakaian pun ditukar supaya Nabi kita benar-benar minta kepada Allah ditukarkan keadaan umpamanya. Maka kebanyakan hadis-hadis yang ada di tangan kita ini hadis ahad. Hadis mutawatir tidak banyak. Iaitu hadis apa dia? Masyhur. Masyhur, bahasa kita pun dah semua kita dah tahu dah maksud apa masyhur kan? Hadis yang popular. Hadis popular. Sebab tu dalam bahasa Arab dia ada sebut lagi satu istilah, hadis al-mustafid. Punyalah kompleks. Certain ulama ataupun sebahagian penulis buku dibincangkan apa beza antara mustafid dan juga masyhur. It's the same thing je. Tapi kadang-kadang terlampau mencari-cari, taklif lah benda yang tak perlu. Overall, hadis yang masyhur ataupun hadis popular ni, apa yang dimaksudkan daripada ulama, iaitu hadis yang diriwayatkan lebih daripada 2 jalan, tetapi dia tidak sampai ke tahap mutawatir. Habis tu orang kata, berapa jalan? Kita nak tahu berapa jalan, tunggu nanti saat lagi kita masuk dalam mutawatir. Hadis yang popular. Hadis yang popular lah kita sebut. Hadis yang tak sampai kepada bilangan mutawatir. Ini antara hadis yang muskil juga. Kalau kita nak sebut hadis-hadis yang masyhur dari sudut istilah. Istilah ni apa? Maksud dari sudut yang kita boleh tatbik, kita boleh apply kan. Hadis ini sesuai dengan takrifan definisi yang ulama tu sebut. Memang susah juga nak jumpa. Mungkin ada few hadis. Macam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innal hadis riwayat Bukhari Muslim, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min qulubil ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasa ru'usan juhalan fa aftau bighairi ilmin fa fadallu wa adallu. Hadis ini adalah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang akhir zaman nanti. Allah Azza wa Jalla akan angkat hilangkan ilmu ini dengan matinya ramai ulama. Bila mana dah ramai ulama-ulama yang hak meninggal, maka orang akan ambil orang-orang yang tak sepatutnya ini menjadi ahli fatwa mereka, menjadi ulama mereka, menjadi orang yang memberi keputusan penting dalam masyarakat. Akhirnya mereka ini memberi fatwa yang menyesatkan, lalu manusia pun akan menyimpang. Ada riwayat sahabat yang hanya terhenti kepada sahabat, kita panggil mauquf. Maksud dia tak diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian kata-kata Abdullah bin Mas'ud dan seumpamanya kan, ma yaral muslimuna hasana fa huwa 'indallahi hasan. Apa yang orang Islam nampak baik, maka dia di sisi Allah baik. Kata-kata itu tidak marfu', tidak diangkat kepada Nabi. Jadi kita kena bezakan. Ada kata-kata yang sahabat kata.
apa yang sahabat kata yang merupakan pendapat sahabat di dalam sebahagian mazhab, termasuk mazhab Imam Syafi'i, dia bukan hujah. Kerana Imam Syafi'i menganggap bahawasanya pendapat sahabat itu sama dengan pendapat orang lain juga, jika sekiranya tidak ada dalil yang menyokong pendapat mereka. Terkenal kata-kata Imam Syafi'i, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka itu tokoh dan kita juga tokoh. Mauquf adalah hadis yang diriwayatkan daripada sahabat, sama ada berbentuk perkataan, perbuatan dan seumpamanya, sama ada sanad bersambung atau terputus. So kalau mauquf ni apa dia? Sandar pada sahabat. Kalau marfu', sandar kepada Nabi. Tak kira lah sanad bersambung ke terputus, tak kira. Wa yusta'malu fi ghairihim muqayyada. Boleh juga mauquf digunakan untuk hadis yang disandarkan pada orang lain selain pada sahabat, tapi mesti muqayyad. Maksud muqayyad? Mesti ada penjelasan. Contoh, kalau kita nak kata hadis ni disandarkan kepada tabi'in, kita kata mauquf ala Ata. Kita mesti sebut mauquf ala Ata, mesti ada sebut Ata. Kerana Ata tu tabi'in. Mauquf ala Zuhri, mauquf ke atas Zuhri, boleh. Tapi kalau dia riwayat disandarkan pada tabi'in, kita kata hadis ni mauquf. Tanpa kita nyatakan mauquf pada tabi'in, maka orang akan faham mauquf pada sahabat. Kalau mutlak, pada sahabat. Pada tabi'in kita panggil mauquf, tapi mesti muqayyad. Nyatakan siapa nama tabi'in yang Syaz ini, kalau kita tengok dari segi sanad dia, sahih. Sanad dia mungkin sahih. Memang sahih lah kiranya perawi-perawi dia tu. Perawi Bukhari, kalau kita kata perawi sahih lah, orang-orang yang molek lah. Tapi lafaz hadis dia tu ada yang bercakap itu. Kalau kita tengok dari segi matan, dari segi isi hadis tu, dia bercanggah dengan kebanyakan orang-orang yang molek-molek ni, hafiz-hafiz hadis. Dia ada bercanggah. Itu dikatakan hadis syaz. Hadis syaz ni pada hakikatnya dhaif juga. Walaupun sanad dia tu sahih, jadi dhaif. Syaz. Misalnya dalam Abu Dawud ada sebut, iaitu Aisyah, dia pada malam Muhassab, malam Batha, dia suci daripada mari kotor dia pada ketika dia pergi buat haji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syaz lafaz.